أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Amma ba'd. Muka surat 72. Akhir perbahasan tentang ka'anna. So ka'anna, contohnya kita buat ka'anna ni dia huruf musyabbah bil fi'il. Zaidun asadun. Zaid is a lion. Sekarang ni kita nak ubah, kita nak kata Zaid upama ataupun Zaid seperti singa. So kita masukkan ka'anna. So ka'anna dia macam inna dengan anna, dia menasabkan isim selepas dia. So ka'anna akan jadi Zaidan. So ka'anna Zaidan asadun. As if Zaid is a lion. Zaid umpama singa. Jadi fokus kita sini ialah dari segi i'rab, ka'anna ni menasabkan isim kan. Ini kita panggil isim. Isim ka'anna. Ini khabar lah. Khabar ka'anna. So khabar ka'anna marfu'. Isim ka'anna mansub, dinasabkan. Tapi yang bawah kita sekarang ni masalah di sini. Dia lari daripada hukum atas ni. So dia kata ka'anna ni menasabkan kedua-dua ni. Jadi seolah-olah yang sini kata ka'anna Zaidan asadan. So, mas'alatun za'ama qaumun. Satu kaum di kalangan ahli nahwu berpendapat anna ka'anna ataupun menyangka ka'anna tansibu, menasabkan dua juzuk tadi, juz'aini. Tansibu juz'aini. So dua-dua ni kena kan? Ni pun nasab, ni pun nasab. Dan mereka membaca syair. Ansyadu. Sebagai buktilah. Dia kata ni tengok syair ni. Syair milik siapa? Milik Muhammad bin Zu'aib. Yang menyifatkan kuda dia. Wahuwa yasifu farasan. Kuda ni satu makhluk yang cepat sensitif. Kalau dia dengar bunyi, kalau dia tengok sesuatu ke, telinga dia tu akan naik. Telinga dia akan jadi tegak. Sekarang dia gambarkan telinga tegak dia tu upama apa? Dia kata upama bulu burung dan juga upama batang kalam. Seperti pena lah. Pena yang dirincih. Zaman dulu kan pen tu dia rincih, pen batang buluh. Dia rincih-rincih jadi halus. Jadi nampak bergerak-gerak kalau kita menulis tu, dia bergerak-gerak. Jadi telinga dia pun gerak-gerak gitulah. Telinga gerak-gerak. Bulu burung pula, burung ni ada bahagian bulu dia yang utama yang digerak-gerakkan oleh burung tersebut. Kalau sekiranya yang dikipah-kipah oleh dia bila ada sesuatu yang mengganggu dia ataupun yang dia sensitif. So dia kata faras dia ni, kuda dia ni, ka'anna uzunaihi. Seolah-olah ka'anna uzunaihi, dua telinga dia. Idza tashawwafa, bila dia mendongak melihat. Tashawwafa ni melihat, nazara. Tatalla'a wa nazara.
So bila kedua-dua telinga tadi, telinga tu dia dengar seolah melihat benda yang depan lah. Mengetahui sesuatu. Idza tashawwafa. Seolah-olah seperti qadimatan. Qadimatan ni bulu yang ada pada burung, bulu utamanya. Tak tahulah bulu utama dia kata ada 10 bulu. Bulu 10 tu yang utama. Pada kepak dia tu kan ada bulu kan. Yang tu yang 10 yang utama ni. Dan ataupun upama seperti kalam yang dirincih lah. Qalaman al-muharrafan. Jadi kita tengok sini ka'anna kan. So ka'anna menasabkan uzunai. Asalnya uzunani. Bila dinasabkan, ni tukar kepada ya lah kan. Jadi dan buang nun kerana idhafah dengan ha. Jadilah uzunai. Nah, ini okey lah maknanya isim ka'anna dinasabkan oleh ka'anna. Satu lagi dia i'rab qadimatan ni. Ini dinasabkan oleh ka'anna juga. Jadi khabar dia ni kan. Khabar ka'anna dinasabkan. Ini tidak disetujui oleh Ibn Hisham. So untuk menjawab syair ni, kita ada beberapa jawapan. So faqilah dikatakan pendapat yang pertama, khabar asalnya khabar dia mahzuf. Ka'anna uzunaihi. Apa-apa kan? Seolah-olah telinga dia, apa dia? So khabar tu dihazafkan. Al-khabaru mahzufun. Mana khabar dia asalnya? Yahkiyani. Yahkiyani. Seolah-olah telinga dia nak menceritakan sesuatu ni. Yahkiyani. Nak menceritakan sesuatu, ada benda mari tu. So ni isim ka'anna, ini khabar ka'anna. Mahzuf. Satu pendapat. Satu lagi boleh juga innama ar-riwayatu. Sebenarnya dia kata riwayat dia tu ialah bukannya ka'anna. Salah riwayat. Sepatutnya tukhalu. Tukhalu mana? Melihat. Khayal. Zon. So, tukhalu kamu melihatnya. Tukhalu uzunaihi. So kamu melihat dua telinga dia. So, salah baca. Penyair salah baca. Mana satu riwayat yang lain sepatutnya gitu. Jadi baca uzunai ni, baca uzunai maf'ul kepada tukhalu lah. Jadi maf'ul pertama, maf'ul kedua qadimatan. Sebab zanna yazunnu kan ada dua maf'ul. Wakila. Yang kedua, yang ketiga. Ada juga riwayat yang baca macam ni. Ar-riwayatu qadimata au qalama muharrafa. So semua ada alif, maknanya semua tasniah. Sini ni kena ubah jadi qadimata au qalama kan? Betul-betul lah yang tu. Qadimata qalama muharrafa. Bukan qalaman lah. Baca dengan qalama saja. Ini muharrafa. Ini qalaman. Jadi qadimata ni asalnya qadimatani. Dua sayap. Dua bulu. Qadimatani. Ini dua kalam. Qalamani. Telinga kanan, telinga kiri. Yang ni pun muharrafani. Kerana darurah syair nak harmonikan dia punya wazan tu, rima dia tu, buan nun. Sini buan nun. Jadi still kalau kita buat macam ni, ini masih lagi khabar ka'an
khabar ka'anna. Sebab ni dengan rafa' lagi kan. Masih lagi rafa'. Semua ni masih lagi rafa'. So dia kata dengan adanya alif ni, alif tambah. Bi alifat. Bi alifatin yang tidak ada nun. Ghairi munawwanatin. Yang tidak ada nun. Iaitu ala dengan syarat dia menjadi musanna situ. Maknanya tasniah lah. Qadimatani. Soalan annal asma isim semua ni semuanya musanna. Musannatun. Tasniah semua. Wa huzifatin nun. Nun dihazafkan kerana keperluan syair. Lid darurah. Lid darurati syair. Yang ketiga, yang keempat, kemungkinan kita boleh i'rab dia. Dia kata bukan i'rab lagi, dia kata salah. Salah baca. Tadi tu bukan salah baca. Dua riwayat. Satu riwayat yang lain. Jadi kemungkinan riwayat yang ni salah. Yang baru tu betul. So wakilah akhta'ah qailuhu. Ada juga mengatakan pembaca syair itu telah melakukan kesilapan. Salah sebut. Dia kata pembaca syair itu ialah Abu Nukhailah. Ni pun ada hasyiah sini, dia kata bukan Abu Nukhailah. 4. Al-bait laisa li Abi Nukhailah. Ibn Hisham kata Abu Nukhailah. Tapi sebenarnya syair ini bukan milik Abu Nukhailah. So mungkin dia petik daripada kitab Ad-Darair. Kitab Ad-Darair memang ya, milik Ibnu Usfur. So dia kata yang ini milik Abu Nukhailah. Sebenarnya tadi kan kita dah sebut syair itu milik siapa? Milik Muhammad bin Zuhair. Waqad ansyadahu. Dia kata Abu Nukhailah ni telah membaca syair ni, ansyada, di depan hadrat, bihadrati, di depan Harun al-Rashid. Al-Rashidi. Harun al-Rashid ni memang dia gemar syair kan? Kemudian syair ni ditegur oleh Abu Amrin. Ini pakar bahasa ni kan. Abu Amrin, qari, dia juga pakar qiraat dan pakar bahasa. Dengan Asma'i. Asma'i anak murid dia. Abu Amrin wal Asma'i. Ada qiraat kalau Abu Amr kan. So Abu Amrin ni asalnya nama dia Ayyan. Setengah kata nama Abban. Setengah kata nama Uryan. So Abu Amr bin Ala. So riwayat dia akhir pergi kepada Hafs. Riwayat Hafs dan Saleh yang kata kira Susi, bacaan Susi ni kan. Wahaza wahmun. Kata Ibn Hisham, ini waham. Seorang kata Abu Ammar ni tegur Falahan wa Amr. Maknanya Abu Amr ada dalam majlis itu. Kemudian Abu Ammar tu tegur. Maknanya satu zaman lah Abu Amr dengan Harun al-Rashid. Sedangkan dia nak kata Abu Ammar ni dia meninggal dulu. Fa inna Aba Amrin tuwfiya, meninggal lebih awal qabla Harun al-Rashid. Sebelum Harun al-Rashid. Tapi Hasyiah tulis bawah pula. Kenapa tak mungkinnya? Mungkin saja. Mungkin. Sebab dia kata, apa yang kamu maksudkan? Sebelum peristiwa ni berlaku ketika dia jadi khalifah ke sebelum jadi khalifah? Tak tahu. Kalau kamu kata ketika jadi khalifah, mungkinlah. Itu kemungkinan. Kalau kamu kata, kalau kita kata sebelum khalifah, itu kemungkinan. Kemungkinan maknanya peristiwa ni berlaku ketika Harun al-Rashid belum jadi khalifah. Habis. Tentang ka'anna. So sekarang ni masuk tajuk baru yang istimewa lah sebab kita selalu jumpa ni perkataan kulung. Biasanya kulung untuk taukid. Tapi banyak penggunaan dia.
So partikel yang ke-67 ialah kullun. Kullun, kita ada kalimah bahasa Arab, isim, fi'il, harf. 3 ni aja kalimah bahasa Arab. Kullun ni masuk grup isim, ismun. Maudu'un, diletakkan maksudnya, yang dikhaskan untuk mewakili makna li untuk istighraq. Istighraq makna umum. Mengumumkan individu-individu, afrad yang nakirah, munakkari. Macam sini kan, kullu nafsin. So kullu, lepas kullu tu isim nakirah ni. So kalau dia masuk pada isim nakirah, dia mengumumkan isim nakirah. Maknanya semua yang ada jiwa. Semua yang ada jiwa, sebab tu diterjemahkan every lah kalau orang putih. So every soul. Setiap jiwa. So, setiap maknanya seluruh lah. Setiap individu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan mengecapi kematian. Satu, dia istighraq, menyeluruhkan semua individu-individu isim nakirah. Yang kedua, kemungkinan dia masuk kepada isim makrifah. So li istighraqi, dia akan menyeluruhkan afrad mu'arraf, isim makrifah yang jamak. Macam home kan? Home ni makna jamak lah. So kalau masuk kul, semua. Jadi biasanya kita terjemah dengan all kan? All of them. Istighraq. Semua masuk. So dia menjadikan individu, dia mengumumkan ke semua elemen-elemen atau individu yang dimakrifahkan. Dan isim itu jenis jamak, al-majmu'. Contohnya wa kulluhum, semua mereka. Ini terjemah semua, tapi makna sama. Sebab ini pun makna kesemua. Ini pun makna kesemua. Cuma dari segi ketepatan terjemah aja, sebab ini nakirah kita terjemah setiap. Ini terjemah semua, tapi makna sama. Kulluhum, semua mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat. Yaumal kiamat fardan, seorang-seorang. So dua dah kan? Mana kul tadi masuk kepada dua jenis lah. Satu masuk kepada nakirah, satu masuk kepada makrifah, tapi makrifah tu jamak. Yang ketiga, li istighraqi, dia akan menyeluruhkan bukan individu tau. Yang ni afrad kan? Yang ni juzuk-juzuk pula. Ajza'. Dia akan mengumumkan semua juzuk-juzuk isim mufrad. Al-mufradi. Dan mufrad tu mufrad yang makrifah. Al-mu'arraf. Contohnya Zaid kan? Zaid makrifah. Dan dia mufrad. Kalau kita masuk kullu Zaidin, apa maksud? Semua Zaid. Semua Zaid mana semua bahagian-bahagian yang ada pada Zaid, semua anggota dia lah. Semua juzuk-juzuk dia anggota. Jadi, kullu Zaidin hasanun, semua bahagian Zaid, semua bahagian anggota dia, semuanya elok. Semuanya cantik, semuanya handsome, semuanya indah. Jadi daripada ni, barulah kita boleh tahu penterjemahan apa maksud seorang yang menulis kullu. Contohnya, faiza kulta, kalau kamu kata akaltu kulla raghifin li Zaid. Aku makan semua raghif. Raghif mana? Khubz. Semua roti milik Zaid. Okey, kul ni nakirah ni. So kul diidhafahkan kepada nakirah. Tengok sini. Kul diidhafahkan kepada nakirah artinya semua. Semua afrad. Maknanya Zaid mempunyai banyak roti.
So aku makan setiap roti yang Zaid miliki. Semua roti yang dia ada, satu-satu tu aku makan belaka. Tapi kalau kita idhafahkan, kita buat li ni, kita kata Rakhi Zaidin. Kulla Rakhi fi Zaid. So kita idhafahkan. So ini akan jadi makrifah kan? Sebab benda yang nakirah diidhafah kepada makrifah, dia jadi makrifah. Kalau jadi makrifah macam jadi ajza' lah sini. Macam kulla Zaid. Jadi aku telah makan setiap semua juzuk-juzuk satu roti yang Zaid ada tu. Satu roti tu semua juzuk-juzuk dia aku makan. Kan? Kanat kalau kita buat gini, kanat li umumi afrad. So kalau ayat macam ni maksudnya semua roti Zaid, Zaid banyak roti. Fa in adafta ar-raghifa ila Zaid, kalau kamu idhafahkan roti itu kepada Zaid macam raghi fi Zaidin, so dia akan jadi sarat kullu tadi akan jadi makna li untuk umumi ajza, semua juzuk-juzuk satu individu saja, satu elemen saja, fardin wahidin. Mana kalau kita kata akal tu kulla raghifi Zaidin. Mana Zaid ada satu roti aja. Dan aku makan semua, tak tinggal satu cebih pun tak tinggal. Tapi kalau kita, kalau ini sebab makrifah kan. So kalau kita nakirahkan dia, maknanya kita kata kulla raghifin, kita buat li Zaidin. Sini akan jadi nakirah. So bila nakirah mana all khubz, every single of bread. Maknanya dia makan semua roti tapi ada kemungkinan tak habis Mana? Yang mana? Yang kul Yang ni semua je, ni makan semua. Ni makan semua. Dia ada 3 roti, makan semua 3-3. Yang ni. Kalau yang ni, kalau yang ni satu roti saja makan semua. Tak, yang nakirah tu, yang nakirah tu, kula raghifin li Zaidin tu, ada kemungkinan kalau dia makan semua roti tapi tak habis. Tak, semua roti makan. Every. Macam ni, kullu nafsin za'iqat, semua jiwa tak ada satu pun yang tak akan mati, semua mati. Sebab dia kata istighraq akan mencakupi semua afrad. Wa min huna, daripada ini, daripada dia kata yang mufrad nakirah jatuh terletak selepas kul, akan jadi problem pada ayat yang ni. Kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbarin. Ada qiraat baca, qiraat yang kita baca ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Yang ni pula buan tanwin, idhafah. Kadzalika, demikian Allah menutup atas setiap hati orang yang takabur, yang zalim, jabbari. So wa min huna, daripada masalah kul ni plus mufrad nakirah. Mufrad nakirah, maka wajib mentakdirkan takdir kul. Wajib kena takdirkan kul selepas qal. So ayat dia di situ, wajabah sini, wajabah duduk jauh ni. So wajabah takdir. Wajib mentakdirkan. So sini selepas qal ni kena ada kul, 2 kali kul. Sebab nak suruh, ayat nak menunjukkan setiap hati, setiap orang yang takabur. Ni bagi kiraat orang yang membaca, fi kiraati, selain daripada Abu Amr, fi kiraati ghairi Abi Amrin, dan juga selain daripada kiraat Ibni Zakwana. Bagi yang baca macam ni, nak suruh betul i'rab tu, dia nak suruh betul makna tu, kena takdirkan ada kul sini. So bitarki tanwin, tak ada tanwin sini,
pada qalbi. So wajib mentakdirkan adanya kulla, ala kulli, selepas kalimah qalbi, ba'da qalbi. Kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbi kulli mutakabbirin. Kulli qalbi kulli mutakabbirin. Mana ada dua idafah? Berapa idafah? Kulli qalbi kulli mutakabbirin jabbarin. Ini mudhaf. Ini pun jadi mudhaf. Ini pun mudhaf. Ini mudhafu ilaih. Ini mudhaf kepada mudhaf ni kan? Ini mudhaf kepada mudhaf ilaih ni. Yang ini jadi mudhaf ilaih kepada yang ni, tapi mudhaf kepada yang ni. Untuk mengumumkan liya'umma afradal takdir kita tadi untuk mengumumkan individu, semua elemen, semua individu qalb. Sebagaimana umumnya kullu ajza'i qalbi. Ni baca apa? Kullu kan? Kullah tak? Maksud dia hanya gini. Tengok dia idafah sini kan? Qalbi mutakabbirin. Sudah ada idafah kepada sesuatu yang mutakabbirin jabbarin. Yang mutakabbirin jabbarin. Ni isim. Ni sifat. Sudah ada unsur makrifah kan? So, bila makrifah, maknanya qalb ni sudah jadi makrifah. Kerana dia diidafahkan kepada makrifah. So, kullu bila masuk pada makrifah, sudah jadi ajza. Sebab tu dia kata sini, ajza. Sebagaimana umumnya setiap ajza qalb. Maknanya kalau kita tak takdirkan kul, dia akan jadi semua juzuk-juzuk, tak ada satu pun bahagian pada jantung ataupun hati orang mutakabur tu tidak ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita maksudkan semua hati, semua orang, setiap hati pada setiap orang yang mutakabir, orang yang takabur, so mutakabir sini nak kena takdirkan kul lah. Barulah kena setiap sini dengan setiap sini. Cuma Hasyiah ni dia tak setuju ibarat ni. Sepatutnya dia kena kata gini, liya umma afradal mutakabbir kama amma kull afradil qulub. Bukannya ajza. Makna dia nak kata kalau kita takdir sini kul, maka sini pun umum, sini pun umum. Kalau yang Ibn Wishad macam Ana sebut tadi, sebagaimana sini hak dulu kalau kita tak takdirkan, dia akan jadi umum kepada juzuk. Begitulah kalau kita buh kul, dia akan jadi umum pada setiap satu individu. Okay, habis itu cerita yang seterusnya, kul ni i'rab dia boleh jadi 3 wajah. Wa taridu kullun ala salasati aujuhin. 3 wajah i'rab. Berdasarkan bi'intibari. Kalau kita pertimbangkan kulli wahidin mimma qablaha wa mimma ba'daha. So kullu biasanya idafah lah kan, contohnya kulluhu. So, sekarang ni sebelum kullu ni nak cerita tentang apa? Mesti cerita tentang yang sebelah ni. Ataupun berkenaan dengan yang sebelah ni. Kalau kita pertimbangkan kalimah yang ada sebelah ni dengan yang sebelah ni, so dia ada berapa wajah? Ada 3 wajah i'rab. Ala salah satu aujahin. Okay, yang pertama, kita pertimbangkan kalimah yang sebelum kullu. So, kalau kita pertimbangkan sini, kullu tu akan jadi apa? Jadi sifat ke? Jadi taukid ke? Fa'amma aujuhuha. Adapun wajah-wajahnya yang 3 tu bi'itibari ma qablaha. Kalau ambil kira yang sebelum kedudukan kullu. Yang pertamanya ialah
Fa ahaduha kullu akan jadi antakuna kullu jadi sifat na'tan kepada isim nakirah li nakiratin ataupun menjadi sifat kepada ma'rifatin. Contohnya kita ada rajulun kan. Dia buat contoh ni syah lah. Kita ada syatun. Ni isim nakirah syatun. Kemudian kita nak sifatkan syah ni. Kita bubuh kullu. Lepas kita sebut semula syah. So syatun kullu syatin. Kalau syah tu bagi atas, syatan, sini akan jadi kulla. Kulla syatin. Kalau syah tu bagi bawah, syatin, kulli dia akan jadi bagi bawah. Kulli syatin. Makna dia, kulla ni sebenar-benar. Kata sifat. Makna dia nak kata sini, kambing biri-biri yang sebenar-benar kambing biri-biri. Mana hebat dia. Sempurna. Jadi, kalau makna gini, kullu ni bermakna kamilun. Makna dia kamil. Ini kalau syah ni, kalau sebelum kullu ni, nakirah. Kalau ma'rifah, al-qawmu contohnya. Al-qawmu. Kalau kita nak kata kaum yang sebenar-benar kaum, jantan semuanya. So, kita bubuh kul lah. Kullul qawmi. Idhafah. So, baris dia akan ikut yang sebelah dia. So, sini akan jadi sifat. Jadi, al-qawmu makna al-qawmu al-kamilu. Kalau tadi syatun kamilatun. Kullu akan jadi kamilah. Yang ni kullu jadi al-kamil. Al-qawmul al-kamil. Sesempurna kaum. Sebenar-benar kaum. Jadi, fa'ahaduhuma antakuna kul. Yang pertamanya, kul akan jadi sifat kepada isim nakirah ke ataupun isim ma'rifah. Ini nakirah, ini syah, ini ma'rifah. Fatadullu ala kamali. Kalau begini, kul akan menunjukkan makna kamal, kesempurnaan, sebenar-benar. Cara penggunaan dia wajib idhafah. Tajibu idhafatuha. Wajib kena idhafah kepada isim zahir. Alasmi zahirin, dan isim tu sama dengan yang ni. Sama dengan yang dia. So yumasiluhu, yang serupa dengannya. Dari segi lafaz kan, syah sama dengan ini. Lafzan, makna pun sama. Syah, qaum. Wa makna. Contohnya, at'amana, dia telah memberi kita makan seekor kambing biri-biri yang sebenar-benarnya. Maknanya yang sedap, yang dagingnya sempurna. Syatan kulla syatin. Ini syatan kamilatan. Wa qawluhu, dan juga nahwu satu. Dan contoh bagi ni kan, bagi ma'rifah, ni contoh bagi nakirah. Contoh ma'rifah, nahwu qawlihi, wa innal ladhi hanat bifaljin dima'uhum humul qawmu kullul qawmi ya umma khalidi. Ni syarah kata alladhi ni kan, kerana darurah syai' asalnya allazina. Sesungguhnya mereka yang hanat mana halakat, mati. Satu lagi hana maknanya apa yang biasa kita kata hana, tiba masanya kan. Hana. Ini mana tiba. Yang ni tak, yang ni mana mati. Wa innal ladina hanat, yang sudah mati darahnya. So, binasa darahnya. Dima'uhu. Maknanya kaum dia ni telah mati. Dan darah dia tu binasa, maksudnya darah dia tu tidak dibayar pampasan. Tidak diberi diat. Mana mati percuma.
So dia kata kaum kita hak mati percuma tu sebenarnya kaum yang hebat. Dengar ni. Sepatutnya kita kena meratapi dia. Walaupun tak boleh diat. Kena ratapi. So innal ladhi ni, khabar innal ladhina ni ialah hum. Mereka itu ialah al-qawmu kullul qawm. Qawm yang sebenar-benar qawm. Qawm yang jantan. Ya Ummah Khalid. Orang Arab, kalau sekiranya dia nak bersedih, nak suruh menangis, nak suruh meratapi, so dia guna khitab dia kepada wanita lah. So innama huwa ni boleh, innama huwa min adatil Arab fi khitabin nisa'ihim, untuk membangkitkan semangat. So ya Ummah Khalid wa misluhu ya ibnatal qaum. Ini biasa orang Arab dia khitab kepada wanita-wanita untuk membangkitkan semangat untuk meratapi alal buka. So sesungguhnya mereka yang darahnya hilang begitu sahaja di suatu tempat yang bernama Falj. Satu tempat bernama Faljin, jalan menuju ke Basrah. Al-Falj mawdi'un fi tariqil Basrah. Jalan menuju ke Basrah. Ada dengar bunyi tek-tek-tek tak? Sesungguhnya mereka yang binasanya, tertumpahnya darah mereka secara percuma di sebuah tempat namanya Falj, mati begitu saja. Mereka sebenarnya kaum yang sebenar-benar kaum, maka hendaklah kamu, wahai Ummah Khalid, hendaklah kamu menangisinya. So yang ini contoh dia kullal qaum lah. So kul tu kita kata sifat, ataupun kita panggil na'at. Na'at kepada qaum. So na'at mesti i'rab dia sama dengan man'ud. Ini man'ud, mausuf. So kalau kita nak tukar dia tulis al-kamilu lah. Al-kamiluna. Hum al-qawmu al-kamiluna. Wasani, i'rab yang kedua, mempertimbangkan kalimah sebelum kedudukan kul. Antakuna kul akan jadi taukidan. Akan jadi taukid kepada isim ma'rifah. Lima'rifatin. Macam sini kan. Fasajadal malaikatu kulluhum. So kul tu apa peranan dia? Maka sujudlah malaikat kesemuanya. So kesemuanya ni ialah taukid. Menguatkan lagi. Menguatkan makna al-malaikat di sini. Kulluhum. Dan mesti makrifah lah kan? Ni mesti makrifah. Ataupun boleh juga taukid kepada nakirah. Tapi nakirah yang jenis mahdudah. Ni Akhfash dengan Kufiyun. Biasanya kalau taukid ni taukid kepada makrifah. Sebab kita nak taukid benda yang pasti. Bukan nak taukid satu benda yang tak pasti. Kalau nakirah dia benda yang tak pasti. Jadi ulama Basrah dia tak izinkan taukid untuk nakirah. Sebab tu dia kata ulama Kufah sini. So waqala al-Akhfash wal Kufiyuna. Tapi Akhfash dengan ulama Kufah dia kata boleh kul ni taukid kepada isim nakirah, li nakiratin. Tapi bukan semua jenis nakirah. Nakirah yang mahdudah, yang terhad. Contohnya yaumun, hari. So hari ada 24 jam. Syahrun, sebulan tu kan ada limit dia. Sini sebut ada limit, ini ada limit. Lailatun, satu malam, ada limit dia. Ini panggil mahdudah. Tapi kalau masa, contohnya masa yang hin saja, waktun saja, kita kata waktun kulluhu. Ini tak boleh. Sebab waktu dia tak ada limit. Sebab kalau benda yang ada limit, ada sini ke sini. So dia ada juzuk dia, sini, 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 sini. So kita kata tak, semua daripada sini ke sini. Takkid dia. Bukan satu. Sini. Sini ke sini. Sini ke sini. Kan? So kita nak kata tak, hari tu, sini ke sini.
Wa alaihima. So berdasarkan kepada ni, kepada dua ni, mana taukid kepada makrifah boleh, taukid kepada nakirah yang mahdudah. Fa faidatuha al-umum. So dia memberi faedah umum. Di samping memperkuatkan, dia juga menyatakan keumuman. Macam sini terjemahan dia akan jadi ke semua malaikat, bukan seorang dua kan. Kalau orang kata fasajadal malaikah, maka malaikat-malaikat pun sujud. Jadi timbul persoalan di situ. Semua ke? Ataupun sebahagian ke? Ataupun sebahagian? Tak. Kalau ada kullu dia kata sini, semua. Umum. Dan wajib tajibu mengidafahkan kepada dhamir. Wa tajibu idafatuha kepada isim dhamir. Lismin mudmarin. Dan isim yang dhamir tu mestilah rojak dia kembali kepada muakkad dia. Rajih ilal muakkad. Ni yang isim yang nak ditakkidkan. Dia ni yang mentakkidkan. Ini muakkid dia panggil kan. Muakkid. Dia ni muakkad. So kufah ni dia kata boleh pasal apa? Dia kata dia adalah syair-syair dia kemukakan. So dia kata ada dua reason. Satu reason nakal. So nakal maknanya bukti dia daripada syair lah. Syair. Satu lagi nakal dengan kias. Kias dari segi logik lah. Macam yang anak kata tadi, sesuatu yang ada juzuk sini, mana ada boleh dikatakan seluruh kias. Tapi Basrah tak setuju. Dia kata kalau syair yang mereka kemukakan tu semua syair jenis syaz belaka. Kemudian yang kias pula dia kata walaupun boleh kata dia ada juzuk-juzuk dia yang tertentu, tapi selagi mana benda tu nakirah, selagi itulah dia umum, ada makna umum. Sedangkan kul ni taukid kerja dia untuk mentakkidkan sesuatu yang ta'yin, yang sudah pasti. Cuma nak memperkuatkan lagi. Kalau benda umum gitu dia tak dinamakan taukid. Itu jawapan ulama Basrah. Qala Ibnu Malik, sahibul Alfiyah. Tadi dia kata semua kullu tadi kena idafahkan kepada dhamir. Tadi kan dia kata kena, kalau dia nak taukid tadi, makrifah ni, dia kena idafah kepada dhamir. Tapi dia kata boleh pun. Kadang-kadang dia kata, qad yakhlufu. Kadang-kadang diganti oleh isim zahir. Dhamir, hu tu dhamir lah. So kadang-kadang dhamir diganti oleh isim zahir. Kadang-kadang isim zahir mengganti dhamir. Wa qad yakhlufuhu az-zahir. Contohnya ka qauli syair Umar bin Abi Rabi'ah. Kam khabariyah, betapa banyaknya. Qad zakartuki, aku sebut nama kamu. Lau ujza, kalaulah aku dibalas dengan sebab aku menyebut nama kamu. Tengok sini ki, sini kum. Padahal dia nak merujuk pada orang yang sama. Boleh tak boleh? Boleh. Sebab Nabi beritahu kepada ala haddi qauli Nabi li Khadijah kan. Nabi kata kepada Khadijah, zammiluni. So Nabi khitab kepada Khadijah, perempuan seorang. Tapi guna sirah jamak. Muzakkar. Ini pun sama. Ni ki ni asalnya ki. Tapi jadi kum. Waqad dia beritahu kasih dia ni, aku sebut kamu, nama kamu ni banyak kali. Qad kam, betapa banyak yang aku sebut nama kamu. Kalau kamu balas cinta aku lah katanya. Lau ujza bi zikrikum. Dengan sebab aku sebut kamu ni, kamu balas cinta, lakana hasanan lah. Dia buanglah penyambut tu, lau syarat. Ataupun lau ni lau tamanni. Lau tamanni. Kalaulah. So kalaulah aku dibalas dengan sebab aku sebut nama kamu. Ya ashbahan nasi. Wahai orang yang menyerupai bulan dari segi kecantikan.
So dia kata, ya asbahan nasi kullin nas. Wahai orang yang paling cantik lah. Wahai orang yang sebenar-benar cantik. Nas-nas pun refer kepada dia jugalah. So sini sepatutnya kullihim lah kan. Ya asbahan nasi kullihim. Wahai orang yang orang yang sebenar-benarnya menyerupai bulan akan kecantikannya. Wa khalafahu Abu Hayyan. So Abu Hayyan bertentangan dengan Ibnu Malik. Khilaf. Abu Hayyan khilaf dengan mengkhilafi Ibnu Malik. So dia i'rab dia lain sini. Kulla ni dia kata kul di sini, dia kata na'at. Sifat. Kalau sifat tu makna al-kamil lah kan. Al-kamil, al-kamiluna. So waza'ama, dia berpendapat, dia menyangka anna kullan, bahawa kul di sini dalam syair ni fil baiti ialah na'tun, kata sifat. Misluha kan, yang serupa dengan ni. Tak apalah idhafah ni, idhafah kepada misil. Kalau kita idhafah dia mesti nakirah. So boleh jadi kata sifat kepada na'at. So na'at yang serupa dengan contoh at'amana syatan kulla syatin. So kulla syatin ni kita kata kamilah kan. Kamilatan. So dia kata bukan taukid. Walaisan taukidan. So apa jawapan kepada Abu Hayyan ni? So dia kata kata-kata Abu Hayyan tu tak ada nilai apa pun. Walaisa qawluhu bisyai'in. Tak ada apa-apa. Tak ada makna. Sebab li'anna allati yun'atu biha, sesuatu yang disifatkan dengannya mestilah menunjukkan kesempurnaan kan. Dalatun alal kamal. Sedangkan syair ni nak kata semua. La ala umumil afrad. Bukannya menunjukkan kepada kamal. Kamal tidak menunjukkan semua orang. Sedangkan sini nak menunjuk wahai semua orang. Wahai semua orang. Dengar ni. Khitab pada semua orang. So, kullun huna li umumil afrad. Fala takunu na'tan. Wa innama hiya tawkidun lima qablaha. So ini untuk taukid saja. Bukan nak cerita kesempurnaan. Tapi khitab ni tuju pada semua orang. Itu contoh makrifah kan? Taukid makrifah. Tadi dia kata taukid. Ni taukid makrifah. Fasajadal malaikatu kulluhum. Taukid makrifah. Contoh untuk taukid nakirah mana? Wa min taukiri nakirah. Antara contoh taukid yang nakirah ialah bikul, ditaukidkan dengan kul, ialah qaulu syair. Syair ni dia kutuk kekasih dia. Mu ni katakan mengorak-ngorak nak bercinta dengan surat aja. Marilah jumpa. Kan? Jumpa tengah jalan. Kalau jumpa pun jumpa tengah jalan. Apa macam ni jumpa tengah jalan je. Marilah rumah kita kahwin ke apa ke. Apa bila nak jumpa tepi jalan je ni kan. So dia kata nalbasu, so nuqimu. We stay. Mana kita ni bersama 1 tahun. Haulan kamilan. Kullahu. Haulan nakirah. La naltaki, kita tak bertemu melainkan ala manhajin, ala tariqin. Jumpa tengah jalan je. Manhaj, tariq. Kalau bahasa moden, manhaj, metodologi. Cara lah, metod. Jalan. Contohnya lagi, qa'adtu. Yauman. Aku duduk 1 hari. Semuanya. Kullahu.
Satu hari aku duduk rumah. Qa'atu yauman kullah. Nakirah. Malam tu aku tidur. Aku berjaga malam. Kumtu lailatan kullaha. Ini taukid. Sepenuh malam lah. Sebab dia kata akan memberi makna umum. Wa ajaza al-Farra'u wa Zamakhsyariyu. Farra' dengan Zamakhsyari mengizinkan an tuqta'a kullun al-mu'akkadu biha anil idhafah lafzan tamassukan bi qira'ati ba'dihim inna kullam fiha. Mana boleh buang mudhaf. Zamakhsyari dengan Farra' kata boleh an tuqta'a kullu mu'akkad biha anil idhafah. So biasanya kullu kan tadi dia kata kena idhafah. Kalau kullu plus hu kan, plus idhafah lah. So plus isim sini. So ni mudhaf, ni mudhafu ilaih. So dia kata boleh kita buang ni. Buang ini sini akan jadi tanwin. Kullun, kullan, kullin. Mahzuf idhafah. Antuqta'a dibuang, antuqta'a kalau dipisahkan, kullu yang ditakkidkan dengannya daripada idhafah. Dari segi lafaz lah. Lafaz tu kita buang tapi makna dia ada idhafah. Berpegang kepada ni, berlandaskan kepada qiraat setengah-setengah qurra' dia baca inna kullam fiha. Qala alladhina istakbaru, orang yang takabur berkata, inna sesungguhnya kami, kullum fiha. Oh, dia kata orang kafir ni, orang yang takabur atas dunia ni, menerangkan tentang lemahnya mereka. Tak larat dah di dalam neraka ni. So, la natahammalu, dia kami tak mampu lagi nak tahan, menanggung azab neraka ni. Semua kami, so kulluna dia, kullun tadi kan? So kullun ni kulluna. So semua kami memang duduk dalam neraka dah, dia kata. La khalas lana minha. Tak boleh ada peluang untuk lari daripada neraka ni. Tak ada khalas, tak boleh keluar daripada neraka ni. Innallaha qad qasama bainana al-azab. So sini baca kullu, so ada yang baca kullan. Inna kullam fiha. Kullu mu tadi kullan pun ada. So wa kharrajaha Ibnu Malik ala anna kullan halu min dhamir az-zarf. So maknanya inna sini kalau inna kullan jadi inna asalnya inna kullana lah. So kalau dia nak takkidkan na sini sebab inna ni na situ. Innana kan? So innana pun boleh kita takhfifkan jadi inna saja. So innana. So ini nasab. So bila nasab so kullana lah macam kulla. So Ibnu Malik menerangkan ayat ni kharrajaha. Kharrajah artinya menerangkan. So kharrajaha Ibnu Malik. Ibnu Malik menerangkan ayat ni dengan ala anna kullan ni dia kata halun. Bagi atas ni nasab ni kerana dia jadi hal. Hal kepada dhamir zaraf. Bukan dhamir zaraf ni ha ni. Dalam fiha tu dia ada dah dhamir lah. Wa fihi dha'fun. Lemah pendapat ni. Dari dua sudut. Min wajhaini. Yang pertama, taqdimul hali. Hal biasanya letak belakang. Macam ja'a Zaidun rakiban. So hal ni duduk belakang. Ini sahibul hal. Taqdimuha ala amilihi. Ni amil dia kan? Ni ja'a ni amil dia. Ni amil. So dia kata dia tak boleh duduk di depan amil. Taqdimuha ala amilihi. Amil dia pula zaraf. Amilihi az-zarf
zarfi. So amir tu pun sendiri dah lemah dah. Sebab dia berhujah kepada ayat Al-Quran ni. Wassamawati matwiyatin biyamini. So biyamin tu zaraf. So dalam tu dhamir merujuk kepada bolehlah matwiyat jadi sifat jadi hal kepada yang ada dalam biyamini. Apa ni? Wa qat'u satu kan kelemahan dia. Kerana dia duduk depan amir. So amir tu dah lah amir lemah. So amir lemah nak memberi kesan kepada hak belakang ni susah. Kalau amir tu amir jenis kuat tak apa. Duduk belakang dia pun dia masih beri kesan. Yang kedua, sebab apa lemah? Wa qat'u kulli an idhafah. Kerana terputusnya kul daripada idhafah. Secara lafaz dan secara takdir. Takdir pun tak ada. Lafaz pun tak ada. Litasira, untuk menjadi dia tu jadi, kul jadi nakiratan. Fayasihu qawnu halan. Maka dengan sebab itu dia sah jadi hal. Untuk menjadikan dia lah. Untuk menjadikan dia hal. So hal kan dia tak boleh kita niatkan lagi. Hal tu memang betul-betul nakirah lah. Hal tu kena betul-betul nakirah. Jadi kalau kita masih lagi niat dia ada idhafah, so dia tidak nakirah. Jadi kamu putuskan ni. Putuskan kul. Sedangkan kul tu kena ada. Walaupun kita kata kul mubtada kan. Kullum zahaba. Mubtada. Tapi masih lagi kulluna ataupun kulluhu. Kulluhu mana dia? Fayasihu dahu halan. Wal ajwadu, seeloknya, yang paling bagus i'rabnya ialah an tuqaddira kullan jadi badal. Kul jadi badal kepada min, kepada isim inna. So ni jadi badal senang lah. So isim inna ni na kan tadi kan? So ni inna na sini. So kul tu jadi badal kepada na. Maknanya benda yang sama. Yang ni pun nasab, ini pun nasab. Wa inna ma jazal ibdal. Okey, masalah pula boleh tak badal kepada dhamir? Boleh tak? Wa inna ma jazal ibdalu zahir min dhamiril hadir. Badala kullin li'annahu mufidun lil ihata. Boleh. Kan? Boleh dia kata badal isim zahir menggunakan daripada isim zahir ganti isim dhamir yang hadir. Maknanya yang hadir mana? Yang bukan umum lah. So sini hadir refer kepada mutakallim juga dengan mukhatab. Hadir tu maksudnya yang ada depan kita bila kita bercakap kan. Hadir lah maknanya ana pun bercakap, kami bercakap, depan tu mukhatab pun bercakap. So dua-dua pakai hadir lah. Mukhatab dengan mutakallim pakai hadir. Min dhamiril hadir maknanya na tadi. Kita panggil badal kul lah. Sebab ganti betul-betul ganti. Badala kullin. Sebab apa? Sebab li'annahu mufidun. Kerana badal tu tujuan dia untuk memberi faedah ihatah, menyeluruh. Contohnya mislu kumtum. Kamu bangun. Tak tahu berapa orang ni kan. So kalau badal mana salah satu kum. 3 orang daripada kamu. So yang ni salah satu kum badal kepada ta. Wa huwa dalu ala ihatah. Kalau ada 3 tu 3 kumtum ni. Kumtum. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya tu ta. Mi ni alamat jamak. So ta tu diganti oleh salah satu kum. Mana semua kamu 3-3 ni lah. Wallahu a'lam bis-shawab. Kaifa ya Haji Ruslan? Ad-dirasa al-yawm صعبة أو سهلة؟